Okay, ngam. Alright. So faedah atas modal, salah lagi. Dia patut faedah atas ambilan dulu kan. Tambah faedah atas ambilan tolak faedah atas modal. Alhamdulillah. Okay, siapa dia buat ambilan ni? Syafiq kan? Syafiq. So Syafiq. Berapa? 60. Tambahkan terus. 3, 4, 8, 6, 0. Faedah atas modal pula. Dua-dua lah. Syafiq dengan Ishak. Syafiq, Ishak. Okay, berapa? Syafiq punya berapa? 3,200. Alright. Ishak punya? 1,006. Tambahkan. 4,008. Kat sini lagi. Ada yang dapat gaji? Tengok gaji dulu dapat Syafiq dapat, Ishak pun dapat. Yep. Syafiq. Sebab ada ni kan, kira kat sini dulu. Buat kolom ketiga. 8,000, 4,000. 8,000. Ishak 4,000. Jumlah boleh tak sebelah. 12,000. Oh, tambahkan dua ni. 16,800. 16,800. Kita kurungkan kan sebab kita nak tolak kan. Okay. Apa tu? 10. 18. 060. Betul? Betul. So inilah kongsi untung. 18,060 ni ialah kongsi untung. So bila untung kita tolak tolak. Kalau kini kurungan kita ada rugi, kongsi rugi. So kita tambah. So kita nak agihkan antara Syafiq dan Ishak. Ikut nisbah Sama rata. kongsi untung sama rata. Sama rata bagi 2 je lah. So berapa? 9030. 9030. 30. 9030 jumlahkan dapat balik ni 18060, tapi kita nak kena tolakkan. So jawapan akhir dia kosong. Tanda. Ada yang salah? Kat mana salah beritahu, kita betulkan. Yang tak faham, kita tanya. Ya, boleh? Okey, hari ni saya tak bercadang pun nak pergi ke subtopik yang baru. Masih lagi dekat akaun pengasingan dan untung rugi. Masih lagi kat sini. Cuma kita nak masuk kepada soalan yang lebih kompleks lagi. Okey. Maksud saya kat sini kalau awak tengok soalan ini kan, soalan dekat saya dah alihkan dia. Awak tengok yang soalan yang 3A tu, Mikael dan Maisarah. Buka soalan tu. Dah buka dah? So tengok cara dia bagi soalan ni. Okey, dia bagi ikatan dekat atas. So inilah untuk kita buat pengasingan nanti. Maklumat-maklumat ni faedah atas modal, faedah atas ambilan, gaji, nak bagi untung macam mana. Inilah ikatan dia. Okey, kemudian dia bagi maklumat. Kalau awak tengok dekat sini soalan ni, okey, jangan baca satu kos masa berapa, tunai berapa, buang masa. Ingat, akaun ialah kita nak cari maklumat yang kita perlukan, yang kita nak. Itu kerja orang akaun. So, dekat sini awak tengok, soalan dia bagi untung kasar. Bukan untung bersih.
Okay. Kadang-kadang soalan macam ni. Dia nak uji kita. Jadi sikit-sikit kita nak refresh balik yang kita dah belajar form 4 tu. Nak ambil balik semula. Okay. Tahun ni kita start dengan fungsi untung kan, formula. Fungsi untung sama dengan untung bersih tambah faedah atas ambilan tolak faedah atas modal tolak gaji berkongsi. Allowance dan sebagainya. Okay. Untuk kita selesaikan menggunakan formula ni, dia mesti bagi untung bersih. Tapi sekarang ni untung bersih dia tak bagi. Kita kena kira untung bersih. Apa formula untung bersih? Untung bersih sama dengan untung kasar tambah hasil tolak belanja. Pandai, untung kasar tambah hasil tolak belanja. So kita kena kira ni dulu untung bersih ni. Maklumat dah bagi untung kasar. Sekarang kita kena cari apa hasil dan apa belanja. Clear? Okay, kita tengok soalan. Okay. Soalan dia bagi buku tau, ada banyak maklumat. So kita kena kenal lah. Sebelum kita nak ambil kira hasil-hasil dan belanja ni, kita kena selesaikan dulu maklumat tambahan ni. Maklumat tambahan ni dia akan beri kesan dekat figure-figure ke atas ni. Dia akan beri kesan ni. So kita tengok satu persatu Kita buat sama-sama, don't worry. Cuba fahamkan, tak faham tanya. Maklumat tambahan kata ada komisen belum terima 125. Okay. So dia mesti beri kesan dekat maklumat kat atas. Maklumat apa yang akan diberi kesan? Dekat komisen diterima lah. Nampak tak? Dekat atas ni komisen diterima kita 670 kan. Tapi ada lagi maklumat tambahan kata ada komisen belum terima 125. So kita nak buat apa? Tolak. Kita tambah. Tolak? Tambah. Belum tak cukup. So yang kita terima ni 670 tak cukup. So kita kena tambah lagi 125, tambahkan terus dapat jawapan. 670 tambah 125 ialah 795. 795. So nanti kita tak ambil lagi 670, kita kena ambil yang 795 ni. Clear? Sebab tu kadang-kadang saya ajar student saya, jangan tambah sini, nanti salah tengok. Okay. So apa nak kena buat? Apa yang kita boleh buat? Kita terus potong. Ni tak nak pakai. Terus tukar dia kepada 795. Baru tak confuse. Okay. Dan bila kita tukar sesuatu, dia mesti beri kesan dekat satu lagi. Dia mesti ada dua. Setiap kali maklumat tambahan ni mesti ada kesan dua. Dua kesan. So kesan kedua ialah komisen belum terima lah. Ini dekat mana komisen belum terima ni, ini kita akan rekod di PKK. Sebab belum terima. Hasil yang belum terima. Ni hasil ni Okay. Ni nota untuk awak. Sambil-sambil kita refresh balik. Kalau ada belanja yang belum bayar, kita akan rekod dia sebagai liability semasa di PKK. Di PKK. Kalau kita ada butiran belanja prabayar, terlebih bayar, kita akan rekod yang terlebih bayar ni sebagai aset semasa di PKK. Semua belanja. Sewa, kadar bayaran, semua belanja Commission, apa lagi? Semua belanja. Iklan. Hasil pula. Hasil ada dua keadaan juga. Kalau kita ada hasil belum terima, tengok tadi kalau belanja belum bayar. Kita belanja, keluar duit, so belum bayar. Kalau terlebih bayar, jadi prabayar. Hasil pula belum terima, tak dapat lagi. Dia ialah aset semasa yang kita akan rekod di PKK. Harta kita.
Tapi kalau kita ada hasil yang belum terperoleh, ini terlebih terima, kita akan rekod dia sebagai liability semasa di PKK. Kena hafal dah ni. Okay. Boleh? Okay. Tengok ni balik tadi. Okay, kita commission diterima, kita tak boleh rekod 670 sebab ada benda yang belum rekod lagi, tak masuk lagi, tak tambah lagi, tak dapat lagi. Tu kita tambahkan, terus dapat 790. Ini kita akan rekod sebagai hasil kita dekat Apur. So, yang ini 125 ni belum terima. So, biasanya saya minta pelajar saya buat kotak supaya kita nampak. Kotak ni kena ambil kira. Okay, sekarang ni satu, adanya ataupun terus tulis commission belum terima. 125 ini ke PKK. Itu dah ada cikgu, betul. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Saya, ini sikit maklumat tambahan. Bila soalan SPLT, maklumat tambahan dia banyak. Jadi apa yang saya nak buat biasanya, saya suruh selesaikan, tambah butir, jangan tengok lagi dah. Tengok lain pula. Nanti masa kita buat, dah tak payah tengok maklumat tambahan, nanti kita serabut. Kita tengok apa yang kita dah tukar ni, ambil yang dah tukar, dan kita tengok ada tak maklumat-maklumat baru dekat dalam kotak ni yang kita kena ambil kira. Ni kita nak cuba buat dengan cara yang sistematik. Okey, boleh? Tak apa, sikit-sikit. Nanti kita akan jumpa soalan lagi. Next, adanya peruntukan hutang ragu 5% atas akaun belum terima. Okey, macam mana PHR ni? PHR. Macam mana kita nak buat dengan PHR? Setiap soalan Apur PKK ni, sama ada milikan tunggal ataupun ataupun perkongsian ni, nanti awak akan jumpa rekod tak lengkap pula, topik akan datang, kelab dan persatuan pula, topik akan datang. Memang ada PHR ni, tak boleh lari. So, kita kena tahulah PHR ni. Macam mana nak buat dengan PHR ni? Apa PHR ni? PHR ialah peruntukan hutang ragu. Bermakna daripada ramai-ramai ABT kita, orang hutang kita, mungkin ada orang yang tak boleh bayar. Dia bukan tak boleh bayar lagi. Tapi dalam ramai-ramai tu, kita kena buat peruntukan, buat bajet, mesti ada yang tak boleh bayar. Dalam perakauan ini penting. Kita nak kenal pasti belanja tu sebelum dia berlaku. Kita nak berhati-hati macam tu. Okey, so PHR ni yang penting tahu cara kira. Cara kira ialah berapa peratusan dia yang soalan bagi, kadar dia kali dengan ABT. So tengok balik soalan. Soalan kata apa? PHR 5% atas ABT. Mana ABT? 5700. So kita kira dulu. 5% darab dengan 5700. Betul tak? 5700 lupa lah. 5700. Okay. Selalu orang salah faham, dia ingat ABT nanti dah kira nak kena tolak. Bukan, tak. Ini kita nak kira PHR saja. Kita hanya perlu maklumat ABT tu untuk pengiraan PHR. Okay. PHR ni kita tak tolak direct dengan ABT macam tu. Okay. Tengok apa saya buat. Okay. Kita dah kira dulu. 5% darab dengan 5,700, kita dapat 285. 285 ni ialah PHR. So nak buat apa PHR ni? PHR ni nanti masa kita buat PKK kan, dekat komponen aset semasa, kita akan ada ABT kita kan, ABT kita 5,700 tolak dengan PHR yang kita kira ni 285. Kena tolakkan dulu. ABT mesti sentiasa tolak dengan PHR. ABT tolak PHR. ABT tolak PHR.
Okay. So yang kita kira ni PHR, apa kita perlu buat? Yang pertama, kita tengok kat soalan ada tak PHR. PHR ada tak? Ada tu PHR, nampak? PHR 330. Ini ialah PHR lama. PHR tahun lepas. Tahun ni kita kira semula, dia bukan lagi 330. Dia ialah 285. So apa boleh kita buat? Kita potong ni 28, tukar jadi 285. Tukar. Okay. Jadi PHR ni kat mana tadi? Masa kita nak buat PKK, ABT tolak PHR, ambil yang baru ni 285. Satu, mesti ada dua kesan kan saya cakap? Kesan kedua ialah kita bandingkan. Yang lama 330, yang baru 285. Yang lama 330, yang baru 285. Daripada 300 nak jadi ke 285, ada pertambahan ke pengurangan? Kita bandingkan. So kita dah kira tadi. Next ialah kita, satu dia adalah PHR. Kita tukar PHR kita. Tukar PHR lama. Ganti. Yang tadi saya dah tunjuk. Benda yang kita kena buat ni. Yang kedua, apa kita boleh buat? Bandingkan PHR lama, L lama versus PHR baru. So lama 330, baru 285. So adanya pertambahan ke pengurangan? Pengurangan turun. Berapa pengurangan ni? 45. Yes. 45. Pengurangan ini dia ialah hasil. Kalau pengurangan dia hasil. Nama dia pengurangan hutang ragu. Katakanlah yang lama bukan 330, yang lama 200. Kita bandingkan yang baru kira ni, akan adanya peningkatan, betul tak? Peningkatan sebanyak 85. So kalau ada peningkatan ini ialah belanja. Dan kita panggil dia belanja hutang ragu. Nampak? Okey, awak akan jumpa lagi ni. Alright, tadi kita dah yang pertama tadi kita apa? Tukar kan? Yang pertama tukar PHR lama. Ni yang pertama kita buat tadi. Kan? Tukar PHR lama. So kita dah buat mana mana PHR, kita tengok tadi PHR lama 330, kita potong, kita tukar dah satu. Kemudian kita banding daripada lama ke baru adanya pengurangan. So dia adalah hasil. So kita kena tambah butir kat sini. Kita tambah butir sebab tak ada butir tu kat atas lagi. Dia adalah pengurangan hutang ragu sebanyak berapa tadi? 45. Dan ini ialah hasil. Boleh cakap ni? Boleh? Cikgu, Boleh. yang atas pengurangan hutang ragu tu apa? Ni. Tadi tu, komisen belum terima. Ni. Komisen belum terima. Tadi kan kita dah ubah satu ni, kita dah tambah. So yang kita tambah tu ialah komisen belum terima dan dia kita akan rekod di PKK sebagai komisen belum terima. Oh, tak boleh. Komisen belum terima ni ialah aset semasa. Boleh? Okey, susut nilai pula. Ini pun mesti ada punya dekat soalan Apur. Tak nak kena tahu. Tapi kita sikit-sikit hari ni kita belajar yang ada kat sini dulu. Dia kata susut nilai setahun atas kos. Okey, saya nak buat atas kos. Ya, saya padam dulu.
Alright. So, susut nilai. Maklumat tambahan suruh kita kira susut nilai. Maklumat tambahan kata kenderaan dinilaikan 10% atas kos. Jadi yang kita nak kira ialah susut nilai kenderaan. Sama dengan, okey, atas kos Kalau atas kos, formula dia ialah peratusan yang soalan bagi darab dengan kos dia je. Habis cerita. Senang. Peratusan darab kos. Nama dia atas kos ialah garis lurus. Itu nama lain dia lah. Nama lain dia garis lurus. Nama lain dia. Ansuran tetap. Ni. Nama lain dia. Atas kos, garis lurus, ansuran tetap. Sama je. So tengok balik soalan. Berapa peratus? 10%. So masuk dalam formula. Sekarang nak kira nilai kenderaan 10% darab dengan kos dia. Mana kos dia? Carilah kat soalan mana kenderaan kita, mana kos dia ni 10,000. Ini kos dia. Masukkan. Kali dengan 10,000. Sama dengan 1,000. Okey. Mesti kena kira dulu. Lepas dah kira, apa nak buat dengan 1,000 ni? Satu, jadikan dia adalah susut nilai. Susut nilai ni belanja. Belanja ni kita akan rekod dekat Apur. Susut nilai kenderaan. So, memang tak ada kat sini. Kalau tengok tak ada susut nilai kenderaan. Ada susut nilai kenderaan? Tak ada kat sini. Ada kan? Kita kena tambah. Tambah butir. Susut nilai kenderaan sama dengan 1,000. Susut nilai ni belanja. Susut nilai ni belanja. Okey. Baru satu. Satu lagi nak buat apa? Satu lagi yang kedua ialah kita tambahkan dengan SNT lama. Tambahkan SNT lama. Tambah dengan SNT lama. So kita cari. Sekarang ni 1,000 yang kita baru kira ni nak tambah dengan SNT lama. SNT lama nak cari kat mana? Kat soalan. Ada tak dekat dalam buku ni perkataan susut nilai terkumpul? Ada tak? Ada tak? Ada tak? Ada tak? Ada tak? Tak ada. Kalau tak ada, 0 tambah 1,000 tambah 0 sama dengan 1,000 jugalah. Dan ini ialah SNT. Kita nak kira SNT. Ini ialah SNT, susut nilai terkumpul. So disebabkan tak ada butir kat sini, tambahlah butir baru. SNT kenderaan. 1,000 juga. Sebab yang lama tak ada. So SN ni belanja, SNT ni dekat PKK. Macam ni kita nak buat. Ni saya tunjuk. Okay. Bila kita buat PKK, kita akan ada ABS. Betul? Untuk semua ABS, macam ni cara dia. Dia mesti ada kolom cost kat sini, SNT dengan nilai buku. So, apa boleh kita buat? Kita tulis kenderaan kita. Kenderaan. Cost kita 10,000. Tolak SNT tadi. SNT kita 1,000. So, nilai buku bersih kita tinggal 9,000. Macam tu. SNT ni dekat sini. Yang tunjukkan yang SNT ni dekat PKK. Kita akan tolakkan dengan kos kita. Boleh? Sikit-sikit boleh terima? Ada soalan? Ada soalan?
Dah putus ke apa ni? Tak ada kau. Tak ada. Tak ada cikgu, tak ada. Tak ada. Khusyuk. Okey. So sekarang ni maklumat tambahan semua dah, ada satu lagi. Bonus sebanyak 900. Cikgu. Apa? Susut nilai tambahan tadi apa? Susut nilai tambahan mana? Belanja. Mana? Ni bukan SNT ni. Yang SNT tu. SNT ni bukan belanja tau. SNT ni susut nilai terkumpul. Dia dekat PKK. Oh. SN yang belanja. Susut nilai yang belanja. Susut nilai terkumpul dekat PKK. Susut nilai dekat Apun. Boleh? Yang kita kira ni ialah susut nilai dan kita kena tambahkan dengan SNT lama untuk dapat SNT baru. Okay? Kita akan jumpa banyak lagi, jangan risau. Cuba fahamkan sikit-sikit. Okay, next. Bonus sebanyak 900 akan dikreditkan ke dalam akaun semasa Mikael. Okay, yang ini maksud dikreditkan ni, alamak. Maksud dikreditkan ni, kredit kan liability kan. Maksudnya kita belum bayar. Syarikat perkongsian ni belum bayar bonus lagi dekat Mikael. So kita tengok Mikael dapat bonus kan. Tengok kat atas ada tak maklumat tentang bonus. Ni gaji. Pinjaman. Bonus. Bermakna ada bonus. Bonus tak dalam ikatan. Tetapi syarikat nak bagi. So dia pun kita kena ambil kira. Ingat formula kongsi untung? Kongsi untung ialah untung bersih tambah faedah atas ambilan, tolak faedah atas modal, tolak gaji berkongsi, tolak allowance berkongsi, tolak bonus berkongsi. So walaupun dekat ikatan ni tak ada maklumat tentang bonus, tapi maklumat tambahan kata ada bonus sebanyak 900 akan dikreditkan ke dalam akaun semasa Mikael. So dekat sini kita tengok dekat buku tak ada bonus tak ada bonus tak ada, belum bayar lagi. Jadi semua belum bayar. Jadi inilah jumlah bonus yang kita akan rekod dalam pengasingan untung rugi nanti. Okay. So apa kalau untuk tak nak tertinggal, apa perlu kita buat? Kita tambah dekat ikatan ni ada bonus. Bonus Mikael. Berapa tadi? 6,000. 900. Boleh? Okey. Kalau ikutkan maklumat tambahan dah selesai. Tapi biasalah kan, soalan memanglah ada benda yang kita nak, ada kebat dia yang kita nak kena selesaikan. Okay, basically kalau soalan perkongsian ni dia nak uji kita sikit kan, nak susah-susahkan kita sikit, biasanya dekat sini ni. Faedah atas pinjaman ni. Pinjaman oleh perkongsi akan dibayar faedah sebanyak 8%. So dalam pengasingan tak ada faedah atas pinjaman kan? Dalam formula tak ada pun. Tapi faedah atas pinjaman daripada perkongsi ni akan ada sebagai belanja. Belanja untuk kira untung bersih. Kan untung bersih sama dengan untung kasar tambah hasil tolak belanja kan? Faedah atas pinjaman ni ialah belanja perniagaan. So, tengok ada tak kat bawah ni faedah yang dah bayar? Itu faedah atas pinjaman Maisarah. Nampak tak? Faedah atas pinjaman Maisarah. Dah bayar dah 240. So ini dekat belanja. Tapi cukup ke tak cukup ni? Faedah yang dibayar ni. Tu kita kena kira, kena pastikan. Cara dia, kiralah faedah atas pinjaman tu. Faedah atas pinjaman sama dengan pinjaman lah kan? Peratus kali pinjaman. So berapa peratus tadi dekat ikatan kata kalau perkongsi bagi pinjam dekat perkongsian,
perkongsian kena bayar 8% tahun. 8% tahun. Berapa yang perkongsi bagi pinjam? Tengok kat soalan ni. Nampak? Pinjaman Maisarah. Dia bagi, jumlah pinjaman yang dia bagi ialah 6,000. Tapi ada tempoh, ada tarikh dia begini, 1 April. Dia bagi pinjam 1 April 2019. Kita tutup buku bila ni? Tutup buku 31 Mac 2020. So, cukup dah setahun kan? Tak ada apa dah. Cukup setahun kita kena kali tempoh dia 12/12. Cukup setahun. Tapi kalau tempoh pinjaman tak cukup setahun, kita kena kalilah berapa bulan baru pinjaman ni diberi. Kita baru nak bayar faedah ni berdasarkan kepada berapa bulan. Clear? Okay, kita kira. Berapa faedah atas pinjaman yang kena bayar setahun ni sepatutnya? 8% kali dengan 6,000. Sepatutnya kita bayar 480. Ini yang sepatutnya. Berapa faedah atas pinjaman yang kita dah bayar? Nampak ni? 240 baru. Cukup ke tak cukup ni? Tak. So kita tak boleh ambil 240. Ini bukan amount dia. Sepatutnya kita bayar, ni kena potong. Sepatutnya kita bayar 480. So kita tukar kat sini, tak boleh biar macam itu je. Mesti ada item tambahan kalau kita tukar benda ni. Tukar mesti ada benda lain pun akan berubah. So apa dia yang ada kat sini awak rasa? Faedah atas pinjaman yang kita kena bayar 480. Tapi kita dah bayar 240. Perbezaan dia tu apa? 240 lagi tu ialah faedah atas pinjaman belum bayar. Maisarah bayar. So tambah butir, saya tak ruang kat sini. Tambah kat sini, satu lagi kita akan ada faedah baru, butir baru. Faedah atas pinjaman Maisarah belum, panjang sikit ni belum bayar. Sebanyak 240. Ini belum bayar ni dekat PKK. Baru selesai dah. Baru dah selesai. Soalan. Kan saya cakap kita nak patah balik sikit-sikit. Yang dulu-dulu punya, saya faham lah kalau macam blur-blur. Tapi kita cuba fahamkan. Saya masih buat dengan awak ni. Kan? Kita tak lepaskan. So sekarang ni, untung kasar kita nak teruskan. Maklumat tambahan dah selesai. Yang tersembunyi ni pun faedah atas pinjaman pun kita dah betulkan. Sekarang ni kita nak selesaikan lah. Kita nak buat pengasingan untung rugi. Tapi kita ada maklumat untung kasar je. So kita kena kira untung bersih. Cara dia, kita kena buat penyata untung rugi. Ataupun kadang-kadang dipanggil akaun untung rugi. Tengok soalan lah kan. So kita buat penyata untung rugi bagi tahun berakhir sekian-sekian. Okey, keluarkan kertas. Keluarkan buat kat buku latihan, tulis kat situ modul muka surat berapa, soalan dia. Kan, soalan 3A ni. Nak buat penyata untung rugi. Kita nak kira apa sekarang ni? Kita nak kira apa kelas? Untung bersih. Untung bersih. So formula kita apa kelas? Untung bersih sama dengan untung kasar tambah hasil tolak belanja. So kita follow pula formula ni. So kita akan senaraikan apa dulu? Untung bersih. Untung kasar kita. Mana untung kasar? Cari kat soalan 12,150. 12,150. Selesai untung kasar. Next.
tambah hasil. Senaraikan hasil. Kalau lebih daripada satu, kira dulu kat kolom ni. Jawapan bawa sebelah. Okey, sekarang ni saya nak tinggalkan awak untuk selesaikan ni. Cari dekat sini mana hasil, senaraikan, jumlahkan, bawa sebelah. Lepas tu tolak belanja pula kan. Tolak belanja. So awak cari belanja-belanja dekat soalan ni termasuk butiran tambahan ni. Termasuk. Yang hasil pun tadi cari. Sebab tu kita buat kotak ni. So kita nak kena consider. Nak cari ada tak hasil-hasil dan belanja-belanja kat sini yang kotak yang kita dah buat ni. Cari. Bukan sahaja tambah ni. Inilah rujukan kita nak buat. Cari. Okey. Saya bagi awak 5 minit. Cuba buat. Try. Nanti kita bincang. Dah siap ke? Guys, dah siap?
Okey. Ni kita cari hasil. Hasil senang nak cari di sebelah kredit. Kita fokus kat kredit. Kredit ialah hasil kan tingkap ni. Asset, liability, belanja, hasil. Selalu rujuk tingkap ni. Kalau nampak imbangan duga atau buku debit kredit ni, yang debit semua mewakili asset, belanja ni. Liability, hasil. Semua sebelah asset dengan belanja ni, dia akan berada kat debit. Debit ni mewakili asset dengan belanja. Sama ada di asset atau di belanja. Liability dengan hasil, itu sebelah kredit. So sebelah kredit kita ni sama ada hasil atau belanja. So 375 ni akaun semasa Mikael. Ini bukan hasil. Pernah dengar ke hasil nama dia Mikael? Akaun semasa. Tak, ini berkongsi, tak ada kena-mengena. Okay. Next. Ini modal. Modal liability kan. Hutang kepada pemilik. Ini untung hasil lah. Jadi dah letak dah hasil lah. Dua cikgu. Ha? Saya jumpa dua je hasil. Apa? Saya jumpa dua je hasil. Dua je. Apa dia? Pengurangan hutang ragu Dan? dengan komisen diterima. Betul, dua ni. Kita jumpa komisen diterima dulu. Kita kalau buat kan, kita cari dekat maklumat yang sepatutnya. Ni tempat yang sepatutnya kita cari ni. Cari, kita tengok modal bukan. Akan belum bayar liability. Ni ada komisen diterima. Ini salah satu tips untuk kita cari hasil. Dia mesti ada perkataan. Kebanyakannya ada perkataan diterima. Kebanyakannya. Okay. So, kita dah jumpa satu. 6795. Potong dan masukkan dekat penyata kita. Kita ada komisen diterima. Ada dua, sebab ada dua kita kira dulu kat tengah. 795. 795. Okey. Tengok soalan balik. So, lepas tu peruntukan tadi saya dah terangkan dia dekat PKK. Pinjaman liability bukan. So, kalau dah habis kat sini, boleh kecil kat kotak ni. Kita jumpa kat sini. Yang kita jumpa, yang ni, pengurangan hutang ragu ni. Ni hasil ni, pengurangan hutang ragu. So, dah ambil, sama juga, potong, dah ambil. Potong, letak kat sini. Pengurangan hutang ragu. 45. Tambahkan, terus buat sebelah. $795 tambah 45, 840. 840. Terus tambahkan. Tambah 12, 150. 12, 990. Baru kita tolak belanja. Saya tak ada ruang ni, patutnya belanja ni dia bawa lagi Tak apalah. Kan confuse pula. Sekejap Start pula saya punya laptop ni. Okay. Saya ke bawahkan lagi sikit. Tolak belanja. Cari belanja pula. Okay, kita cari belanja yang ada. Cari daripada buku, cari daripada atas. Belanja mesti sebelah debit, fokus dekat debit je. Semasa Maisarah bukan belanja, ambilan bukan belanja, ambilan apa? Equity equity pemilik. Tunai aset, bank aset, akaun belum terima aset. Ni gaji pekerja, ni belanja. Masukkan gaji pekerja. Potong, masukkan 3550.
Gaji pekerja 3550. Okey, tengok balik soalan. Scroll balik ke bawah, tengok soalan. Okey, gaji pekerja. Gaji Mikael, gaji Maisara? Bukan Ini gaji berkongsi dekat Pengasingan. Yes. Next, kadar bayaran. Ni pun belanja ni. 840. Potong. Masukkan. Kadar bayaran 840. Tengok balik soalan, scroll lagi ke bawah. Alatan pejabat, ini ABS. Kenderaan, ABS. Faedah atas pinjaman, ini belanja. Kita pinjaman itu ialah liability. Tapi faedah dia ialah belanja. Kita kena bayar faedah. Ini belanja faedah atas pinjaman Maisarah. Nak ambil yang mana? Ambil yang kita dah tukar tu. 480. Faedah atas pinjaman Maisarah. Kena tulis ni bukan faedah atas pinjaman je sebab nak tunjukkan ini ialah perkongsi yang bagi pinjam. Okey, berapa? Berapa tadi? 480. 480. Okey, cari lagi. Mana yang tak betul lagi? Inventory ni aset. Pelbagai belanja, belanja lah tu ada belanja tu bukan tak tu. Masukkan 4710, potong dan masukkan 4710. 4710 pelbagai belanja. Okey, tengok balik soalan. Okey, sebelah debit dah habis ni dekat soalan. Okey, bila dah habis dekat tempat yang sepatutnya cari, tengok pula dekat kotak yang kita dah tambah ni. Komisen belum terima, ini bukan, ni PKK. Ni susut nilai kan belanja tadi, susut nilai kenderaan, masukkan 1000. Susut nilai kenderaan 1000. Dah masuk, potong. SNT PKK Lagi tak? Ini faedah atas pinjaman belum bayar, ini pun PKK. So dah tak ada dah, habis dah tu. Kat kotak pun dah tak ada, dekat atas pun dah selesai. So next ialah kita jumlahkan. Berapa jumlah belanja ni? RM10,580. 2,580. Okey, betul. 10,580. Jangan lupa kurungkan sebab kita tolak. Dapat jawapan 2410. Ni apa ni? Apa yang kita kira ni? Untung bersih. So, ada soalan yang dia tak bagi awak untung bersih. Kalau dia bagi untung bersih sangat senang lah. Kan, untung bersih, nak buat pengasingan, untung bersih dah ada, tinggal ikut formula je. Kongsi untung. Sama dengan untung bersih tambah faedah atas ambilan, tolak faedah atas modal, tolak gaji berkongsi, tolak elang berkongsi, tolak bonus berkongsi. Senang. Tapi ada soalan yang kompleks sikit, kita kena kirakan dulu untung bersih. Bila dah kira untung bersih, baru kita boleh buat akaun atau penyata pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir sekian. Ni sama macam sebelum ni . Sama macam sebelum ni.
Okay. So nak buat ni, kita rujuk ikatan ni kat sini, ikatan. Kita rujuk yang ini. Termasuklah maklumat baru yang kita ada ni, bonus Mikail ni kan. Okay, cuba buat. Ada lebih kurang 10 minit lagi. Cuba buat kat sini. Nanti kita kongsi jawapannya. Benda yang sama. Sekarang untung bersih dah dapat. Untung bersih kita tadi 2410. Kita akan mulakan mengasihkan kita dengan 2410 dan kita work out ke bawah. Kira faedah atas ambilan dia berapa. Siapa yang ada ambil, kira faedah atas modal untuk berkongsi tu, siapa dapat gaji. Sebenarnya bagi. Okay. Saya bagi awak 5 minit. Ya, Azhar ni.
Dah siap? Dah. Okey, kita semak. Okey, tolong saya. Faedah atas sambilan Mikael berapa? 65. Okey, kalau tak sama argue tak semestinya dia betul. 9. Ha? 95. Oh, 95. 95. Maisarah? 185. Nama siapa dia sebut dulu kat soalan? Saya terbalik ke? Mikael. Mikael dulu Hmm. Okey. Okey, jumlahkan. Berapa kat sini? 280. Terus tambahkan. 2690. Betul? Betul. Okey. Okey, next. Faedah atas modal. Mikael berapa? 900. Ha? 900. 900. Maisarah? 1100. 1100. Okey. Masih letak kat sini. Sebab ada benda lain nak kira. Gaji dulu dapat kan? 2,500. 2,500. Betul? Betul. Okey. Lepas tu 5,000 kat sini. Bawa sini. Bonus kan? Mikael dapat bonus kan? Berapa? 900. 900. Baru kita tambahkan 3 ni. 7,900. Betul? Betul. Tapi kita kurungkan sebab tolak kan? So kita ada jawapan yang negatif. Berapa ni? Negatif 5210. 5210. 10. Okey. Sekejap. Subhanallah. Kita ada negatif 5210. Okey. Bila negatif, ini bukan kongsi untung tapi ini ialah kongsi Rugi. Bila kongsi rugi bukan tolak tapi Tambah. Perkongsi yang kena bagi dekat, yang kena tanggung kerugian ni kena bagi kat perkongsian. Lepas tu kita tambah dia. Okey. So kita akan agihkan kerugian ni antara
Mikail dan Maisarah. Ikut nisbah apa? Itu sama rata kan? Sama rata. Sama rata. Jadi sama rata sama Bagi, apa? Ha? bagi 2. Berapa tu? 2605. 2605, 2605. 5210. Tambah kan? Sebab tu saya tak kurungkan. So bila kita selesaikan ni, negatif tambah kosong. Kosong. Faham tak? Okay, dia punya challenge je lah kita nak kirakan untung bersih tu. Bukan challenge sangat pula, tapi saya suka benda ni. Sebab dalam masa yang sama awak boleh ulang kaji balik, boleh refresh balik, boleh tanya balik saya tentang penyelesaian maklumat tambahan. Macam nak selesaikan ni, nak betul nak ubah maklumat, nak tambah butir. Okay, jadi untuk kerja rumah, awak tengok latihan pengukuhan dia dekat belakang-belakang sikit. Latihan pengukuhan. Jauh sikit. Sebab saya dah ubah muka surat saya tak sama dengan awak punya. Pengukuhan 3 ni. Dia perkongsian mas. Jadi soalan perkongsian mas. Ustaz apa awak punya? $20. 20. Okey. Surat 20. Sebab saya dah alih-alihkan tadi kan, dia dah tertarik lah tu. Dah 26 dah. Okey. Surat 20 awak ni, awak tengok dia bagi untung kasar, dia tak bagi untung bersih. Macam tadi lah, lebih kurang. Lepas tu ada maklumat tambahan nak kena selesaikan. Dan dalam maklumat tambahan ni pun ada maklumat tentang ikatan. Macam tadi dia letak kat atas. Tapi untuk soalan ni dia letak kat sini. Ini ikatan ni. Ini untuk buat pengasingan. Yang kongsi untung sama dengan faedah tadi ni. Tapi ada maklumat tambahan yang kita kena selesaikan, ada benda yang kita nak kena ubah kat sini. Tambah tolak, tambah butir. Macam tadi. Dan juga soalan pengukuhan 4, awak tengok sama juga. Tengok sekian soalan, dia bagi untung kasar, nampak ni untung kasar 241250. Dia tak bagi untung bersih. Jadi kita kena kira untung bersih tu. Selesaikan maklumat tambahan macam tadi juga. Dan dia ada bagi ikatan perkongsian ini untuk buat pengasingan. Ikatan ni untuk buat pengasingan. Okay, sama tengok. Sediakan penyata untung rugi, nak kira untung bersih tadi. Dah dapat untung bersih, baru kita buat penyata pengasingan. Okay, akaun semasa, penyata kedudukan, korang tak payah buat dulu. Saya tak masuk lagi akaun semasa. Masih lagi sampai dekat pengasingan je sekarang ni. Cuma soalan dia dah kompleks sikit. Kalau sebelum-sebelum ni senang kan, dia dah bagi untung bersih. Sekarang ni saya tarik untung bersih tu, saya bagi untung kasar je dekat awak. Awak kira untung bersih tu. Training. So 2 soalan ni buat, kita akan bincang kelas akan datang. Hari apa kelas kita? Sekarang dah 2 kali seminggu Jumaat. Hari Jumaat. Ya, ada banyak hari. You got ample time. Selasa, Rabu, Khamis. 3 hari untuk buat. Dan feel free untuk tanya dekat dalam grup kalau tak faham. Tanya. Jangan tanya personal. Kenapa? Sebab kalau awak tanya dalam grup, mungkin orang lain dia ada masalah yang sama. Jadi saya terangkan dia pun dapat manfaat. Disebabkan awak bertanya, orang lain dapat manfaat. Jadi kita sharing. Ataupun kadang-kadang saya terlambat balas, awak tahu jawapan, awak share kan. Jawab, terangkan kawan awak. Bila kita mula ajar orang, insya-Allah kefahaman Allah tambah kat kita. Yakin tu. Bantu orang, Allah bantu kita. Okay. So saya expect lah ada banyak soalan ni. Melainkan tak buat lah. Okay, so saya tinggalkan awak dengan 2 soalan ini. Dengan 2 soalan ini sebagai kerja rumah. Dan ada 21 orang kat sini, bermakna ada 8 orang tak hadir. Tak apa, mungkin dia ada masalah. Tapi saya akan share video ni, rakaman kelas ini. Mungkin awak masa nak buat tu awak terlupa ataupun tak tahu. Tak pasti. Boleh tengok balik video tu, boleh rewind. Boleh fahamkan. Tak faham juga, tanya kawan, tanya saya. Boleh Alright, setakat ni saja kelas.
Terima kasih atas kerjasama awak, kehadiran awak. Dan kita harap next class ni boleh penuh lah kepada 29 orang ni. Okey, itu saja daripada saya.